العسر يسرا ربنا أعلاك قد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sambung ke surat 447 447 berkenaan dengan bab kehormatan masjid. Qatadah berkata, tidak layak seorang mukmin terlihat kecuali di 3 tempat: masjid yang dimakmurkan, atau rumah yang menutupinya, atau hajat yang diperlukannya. Jadi kata Qatadah, bagi seorang mukmin seharusnya terpelihara dan sentiasa mereka itu berada di tempat-tempat yang boleh mendatangkan kesejahteraan dan kebaikan, dan terpelihara daripada dosa dan sebagainya. Jadi tempat yang pertama ialah masjid. Jadi saya dah sebut dah pagi semalam, tempat yang selamat, tempat yang sejahtera, tempat yang memberi ketenangan, tempat yang mendapat keredaan Allah ialah masjid-masjid yang ada di atas muka bumi Allah. Apatah lagi kita dapat berada di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi. Ini lagi lah tuan-tuan, ya. Yang kita sedia maklum, di sana ada tempat-tempat yang mustajab. Apabila kita berdoa di tempat-tempat berkenaan, doa-doa kita dimakbulkan oleh Allah. Dan kita sedia maklumlah sekarang ni di Masjidil Haram dah penuh berasap, baik daripada orang-orang tempatan dan juga daripada muslimin-muslimat seluruh dunia. Mula dah resak padat dan ramai berasak-rasak mereka beriktikaf di Masjidil Haram dan juga Masjidil Nabawi. Bagi untuk meraih dan mendapatkan janji-janji ganjaran Allah pada akhir-akhir di malam bulan Ramadan. Jadi kita masjid-masjid yang ada lah, yang mana kita di sisi kita, di samping kita, jadi kita kena imarahkan dia, penuhkan dia, bukan makin kurang makin padat. Tapi kita masyarakat orang Melayu ni dia terbalik, makin kurang bukan makin padat. Lagi nak habis Ramadan makin kurang. Masjid-masjid yang dibentangkan sejadah-sejadah tika-tika kat luar habis dah, dilipat dah, gulung dah, tinggal kat dalamnya. Ini jadi tradisi orang Melayu. Dia datang sembahyang tarawih 1 sampai 15 ramai, masuk 16, 17 makin kurang. Inilah tiap-tiap tahun macam tu. Jadi kita ni ubahlah sikap dan perangai kita di akhir-akhir ni. Maka kita ni lah yang kita nak orang kata makin kita meraih dan mengimarahkan rumah Allah
memenuhkan masjid, lebih-lebih lagi di akhir-akhir malam di bulan Ramadan. Itu kata Qatadah, masjid itulah tempat yang dimakmurkan yang akan mendapat kebaikan, ataupun rumah yang menutupinya. Ini rumah-rumah kita, rumah orang-orang yang ada ni, minta maaf tuan, kenderaan menghalangi ni, ada jemaah kita nak terbit tak boleh. WYH 1183 WYH 1183 minta dialihkan kenderaan anda. Jadi yang kedua, rumah kita ni tuan-tuan, sebagai rumah orang-orang yang mukmin dan mukminah kepada Allah, kita kena hijab, kena tutup, kena hijab, supaya ahli-ahli yang kita dalam rumah sedia maklum, anak isteri kita dalam rumah mereka tak menutup aurat, agar mereka terpelihara, terjamin aurat mereka tidak dipandang, dilihat oleh orang-orang yang tidak dibenarkan oleh syarak. Jadi ini kita kena hijab rumah kita. Pasang lansir itu jangan nipis macam kulit bawang tu. Pasang lansir ni kadang-kadang cantik, nipis, tapi bila kita buka tingkap, clear, nampak dalam rumah. Jadi tak bermakna. Rumah kita kena hijab. Begitu juga di belakang-belakang rumah kita, makna ruang-ruang rumah kita juga kita kena tabir. Bila ada tetamu, kena hijab, kena labuhkan, turunkan tabir supaya dia tak nampak dalam rumah. Ini sebab tu kita adab masuk dalam rumah pun ada disebut dalam Islam, yang Allah berfirman di dalam Al-Quran, kita kena minta izin, kena beri salam masuk rumah. Masuk rumah kita sendiri pun kena beri salam, kecuali tempat-tempat awam, balai raya, dewan orang ramai. Masuk masjid pun boleh bagi salam jika orang ataupun jemaah di dalam tu tidak dalam keadaan mengganggu mereka dan sebagainya. Kalau orang tengah duduk sembahyang, janganlah bagi salam. Nanti bagi salam tanya pula, ni bodoh lah. Tak boleh. Jadi kalau jemaah kita duduk itu tak bersembahyang, tak apa, jadi kita boleh beri salam, tak mengganggu dia. Jadi rumah walaupun sekecil mana pun tetap rumah. Wajib kita beri salam, wajib kita minta izin. Dan bila kita minta beri salam, minta izin, kita tak boleh duduk bertentangan dengan pintu. Kita kena duduk di sebelah. Bila orang tu buka pintu, duduk di sebelah. Jadi kita pun tak nampak dalam rumah dia. Ni adab-adab sila rujuk dalam kitab Tarbiyah Al-Walad fil Islamiyah jilid yang pertama karangan almarhum Syekh Abdullah Nasir Alwan. Dihurai dalam adab kita masuk rumah, minta izin nak masuk rumah berdasarkan kepada firman Allah. Jadi rumah kita tuan-tuan kena hijab, kena hijab supaya isteri dan anak-anak kita terpelihara daripada terbuka aurat mereka. Ataupun satu lagi, hajat yang diperlukan. Jadi segala hajat, baik hajat kita ataupun hajat daripada orang kepada kita, hendaklah kita tunaikan. Jangan kita hampakan hajat orang. Hajat yang baiklah. Hajat-hajat yang jahat jangan dibuat. Hajat-hajat yang orang minta sampaikan ataupun hajat kita, hajat yang diperlukan, maka kita kena tunaikan hajat tu. Inilah yang dikata selayak dilakukan bagi seorang mukmin, kata Qatadah. Kemudian An-Nazal bin Saburah berkata pula, orang munafik di dalam masjid bagaikan burung dalam sangkar. Jadi orang munafik ni, dia duduk dalam sangkar bagaikan burung dalam sangkar. Maknanya dia duduk di masjid, dia gelisah, tuan. Dia gelisah, dia resah, tak senang hati, jadi kacau bilau. Sifat orang munafik. Bagi orang yang tenang, sifat orang yang mukmin, dia ada ketenangan. Dia masuk masjid ni, satulah ketenangan, tempat yang tak dapat digambarkan, hanya dia dengan Allah yang tahu bagaimana ketenangan.
Tapi orang munafik ni duduk dalam masjid dia tak senang hati. Sampai ada di antaranya yang bukan dekat di masjid kita ni, dia duduk di Masjidil Haram pun dia susah hati, dia tak boleh, dia teringat nak balik. Dia kata orang duduk di sana rasa tenang, rasa seronok, seboleh-boleh ya Allah ni kita dah tak ada apa dah, hanya seronok duduk di sana, ke boleh nak balik tu pun rasa sayang nak tinggal dah. Nah, tapi dia boleh sebut, dia kata Allah gelisah duduk sana, tak senang, pasal teringat nak balik je. Orang sibuk nak beribadat, dia teringat nak balik. Ni keadaan resah gelisah. Sifat orang munafik macam burung dalam sangkar. Duduk terasing terpisah, bagi dia tu rasa tak tahu lah, duduk dalam sangkar lueh mana, pusing balik keliling sangkar tu lah. Jadi gitu perasaan orang-orang munafik, dia tak boleh tenteram. Sebab tu sifat orang mukmin, kata Qatadah tadi, dia tenteram, rasa ketenangan dalam masjid, rumah-rumah Allah. Dan orang mukmin di dalam masjid bagaikan ikan di dalam air. Tu beza no, orang munafik dengan orang mukmin. Orang mukmin bagaikan ikan dalam air, bebas, rasa tenang, rasa aman, rasa indah hidup dalam air. Dia tak boleh orang kata memisahkan daripada masjid. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut tu kan, 7 golongan yang akan mendapat naungan di mahsyar Allah akhirat besok. Salah satu orang yang sentiasa terikat dengan masjid. Orang yang sentiasa terikat, sentiasa teringin, sentiasa nak berada di masjid, dan ke mana dia pergi pun dia cari masjid. Sampai masa dan waktu dia cari masjid, sampai masa dan waktu dia akan cari juga untuk menjadikan ke tempat yang ketenangan itu masjid, untuk beristirahat dan i'tikaf. Dia tak cari tempat-tempat yang lara. Itu rujuk balik 7 golongan yang mendapat naungan di bawah arasy Allah di yaumul mahsyar besok. Tiada ada yang melainkan yang dapat golongan itulah, 7 golongan ini. Jadi hati sentiasa terikat dengan masjid bagaikan ikan di dalam air, rasa tenang, rasa seronok. Khaf bin Ayub berketika duduk di masjid, didatangi oleh budaknya yang menanyakan sesuatu kepadanya. Maka ia keluar daripada masjid untuk menjawab. Dan ketika ditanya mengapakah berbuat demikian, dia kata, sudah sekian lama saya tidak pernah bercakap mengenai urusan dunia dalam masjid, maka sampai kini saya tidak suka membincangkan urusan dunia di masjid. Inilah adab masjid yang saya kata kemarin tu. Duduk dalam masjid, jangan bersembang cerita yang perkara yang bukan tempat kita bergurau senda, bukan tempat kita nak berselora. Jadi kata sahabat Khaf bin Ayub ni, dia duduk dalam masjid, tiba-tiba datang budak orang gaji dia lah, kalau kita panggil hari ni bahasa kita. Adalah perkara nak bercakap dengan tuan dia, dia mari jumpa tuan dia, tahu dah tuan dia duduk masjid, dia pun mari jumpa tuan dia. Tuan dia pun bangun, keluar bersembang di luar sana. Gitu. Jadi bila budak orang gaji dia tanya, kenapa tuan keluar di luar, tak bercakap di dalam? Dia kata, aku lama dah tak bercakap urusan dunia dalam masjid. Jadi kalau nak bercakap, dia kata di luar sana. Jadi bawa lah budak ni keluar, bersembang kat luar sana. Itulah orang yang reti sebagai sifat orang mukmin dan mukminah yang beriman, yang benar-benar beriman. Dia jaga kehormatan masjid. Ada adab masjid, bersembang hal dunia ni 40 hari doa kita terawang-rawang, Tuhan tak terima tuan. Duk cerita urusan-urusan yang tak berfaedah dalam masjid. Berdoa kita 40 hari terawang-rawang, Tuhan tak makbulkan doa tu. Ini rujuk balik dalam kitab-kitab Jawi kita ni banyak dah, pantang larang kita ataupun adab kita dalam masjid. Dalam kitab Hidayatul Salikin pun ada cerita adab masjid ni, panjang lebar. Dalam kitab Ihya Ulumuddin pun ada panjang lebar, dicerita oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Dan lebih-lebih lagi pula, kita dalam masjid pula ada majlis ilmu, ada kita duk baca kitab, dia duk pakat bersembang.
Ni satu perkara yang boleh merosakkan majlis ilmu. Malaikat akan lari jauh meninggalkan majlis kita. Setiap majlis ilmu tuan-tuan akan diduduki oleh para malaikat, dan mereka mendoakan agar orang yang hadir dalam majlis ilmu itu diampunkan dosanya oleh Allah. Tiba-tiba kita buat perkara ni mencacatkan, malaikat akan tinggalkan majlis kita, tidak ada keberkatan. Malaikat tu doa, minta ampunkan dosa-dosa kita. Doa kita 50 tahun, 60 tahun belum tentu Tuhan terima tuan. Tapi doa malaikat yang Allah jadikan mereka tak pernah derhaka dengan Allah, maka doa mereka mustajab. Bila dia minta, Allah terus makbulkan. Itu mulia dan beruntung kita duduk dalam majlis-majlis ilmu ni. Tapi kena jaga adab. Ada satu masjid dalam Selangor ni saya tak nak pergi dah sampai bila-bila. Bukan saya seorang, Ustaz Mak Awang pun kena, dia pun tak nak dah. Ana cerita kat dia, dia kata ana pun kena masjid tu, ana tak nak dah, dia kata. Sampai pengurusi nazir masjid minta maaf, setiausaha minta maaf dengan kita. Dia kata minta maaf Ustaz, dia orang ni memang macam tu dah, siapa mari pun dia macam tu. Tak ramai pun, 3 orang yang di belakang tadi bersembang riuh. Kita berhenti, dia berhenti. Tu yang pelik tu. Bila dah riuh sangat, kita pun berhenti ya, nak tengok. Dia pun berhenti juga. Kita sambung baca kitab, dia sambung balik. Nak kata budak-budak tadika dah tua dah, berubah hantar bawah dah. Bila kita cakap, dia kata kita kasar, tapi cara adab dia tu dia tak jaga. Oh dahsyat tuan. Saya tak nak sebut masjid mana, tapi jauh juga daripada sini. Kita nak keluar pergi masjid dia tu, orang kata pukul 5.30, 5.45 tu kena pecut dah. Tidak, tak sempat sampai maghrib, tengah jalan nanti. Dah penghujung ke Hulu Selangor dah, nak menempuh ke Bangi tu dah. Tapi perangai macam tu. Jadi Nazir kata minta maaf lah Ustaz, kami pun tak tahu nak buat apa dah. Bukan takat Ustaz tegur, saya pun tegur, JK pun tegur, tapi tak berubah-ubah, duduk macam tu. Ini tolong tuan Nak tengok hadis-hadis berkenaan dengan majlis ilmu, sila rujuk dalam kitab Aqidah Islam karangan Syekh Sabit almarhum Syekh Sabit rahimallahu taala. Dihurai tentang beriman dengan malaikat dan tugasan-tugasan malaikat. Jadi dibicara bab tu, hadis panjang lebar, sehingga kan dalam hadis tu kata orang yang mana lalu daripada majlis ilmu tu, tiba-tiba dia pun singgah. Yang dia ni duduk dengan keadaan dia singgah sahaja, yang dia ni pula dalam keadaan melakukan dosa-dosa yang banyak. Lalu kata Allah kepada malaikat, aku ampunkan dosanya sebab dia duduk singgah dalam majlis zikir, majlis ilmu. Tu punya kebesaran majlis ilmu. Siapa Allah ni bawa dengan dosa, tiba-tiba dia lalu ketika tu, nampak orang dia pun duduk, ramai-ramai buat apa, dia pun duduk, orang mengaji, dia duduk sama, Allah ampunkan dosa dia. Tambah kita yang mari dengan tujuan nak beribadat, duduk dalam masjid, lagilah mendapat apa yang dijanjikan. Itu sila rujuk dalam kitab Aqidah Islam karangan almarhum Syekh Sabit dalam bab beriman kepada malaikat. Hadis panjang dibicarakan tu. Jadi gitu kita nah. Jadi sebab tu Khaf bin Ayub ketika duduk di masjid, datanglah budak orang gaji dia nak bercakap dengan tuan dia, lalu dibawa budak ni keluar. Bila dikeluarkan budak ni, dia pun tanya, kenapa tuan buat macam ni? Dia kata, aku lama dah tak bercakap urusan dunia dalam masjid. Jika ada urusan dunia, kita bercakap di luar. Itu menjaga kehormatan masjid, ya, nilai masjid besar tuan, rumah Allah. Kemudian Abu Lais berkata, sesungguhnya seseorang itu akan mendapat kedudukan di sisi Allah jika mengagungkan perintah-perintah Allah dan Baitullah dan hamba-hamba Allah, sedangkan masjid itu termasuk Baitullah. Kerana itu setiap mukmin harus mengagungkannya, yang berarti mengagungkan Allah. Ni kita membesar, mentazimkan masjid. Kita sebut masjid Baitullah, rumah Allah, tempat ibadat.
Bagi orang yang bukan Islam pun tuan-tuan, dia hormati sungguh dia punya rumah ibadat dia, padahal mereka tu sesat, tempat syaitan, tempat laknatullah, tapi dia punya jaga kehormatan masjid, kehormatan tempat ibadat dia tu, ya Allah. Nah, tu agama sesat tu. Saya pergi di Vietnam, tengok, lalu kita nak singgah buat apa, tempat dilaknat Allah, melalui perkampungan orang Bahai, agama Bahai, tahu. Dia punya pintu gerbang nak masuk ke punya rumah ibadat dia tu, tokong dia punya besar, sebesar-besarnya. Mata satu. Mata satu dia tegak macam ni, di tengah-tengah ni. Bukan mata melintang macam kita 2 biji, 1 biji je tengah-tengah ni. Dia letak lurus macam tu. Jadi lalu kawasan tu, tepi jalan, sahabat kata, Ustaz, inilah Bahai, agama Bahai, pok-pok Bahai ni. Dia sesatlah golongan kafir, laknatullah. Tapi dia punya bersih, dia punya apa dah, Allah jaga sungguh. Terkawal. Apatah kita yang agama Tuhan redha, ni rumah Allah, wajib kita menjaga keagungan dan kemuliaan dia. Jangan kita duk buat benda-benda yang tak senonoh. Tapi itulah tuan-tuan, akhir zaman ni berlaku dengan sebab kejahilan ummah, dengan sebab manusia ni di akhir zaman, kita orang Islam dipengaruhi dengan hawa nafsu yang teruk dahsyatnya. Dalam masjid pun dia mari berkapal-kapal dalam masjid. Saya tak nak sebut masjid mana. Kita mari nak subuh, nak semayang subuh, kat depan sana tidur lelaki perempuan berpeluk. Pak Imam terkejut tanya, suami isteri ke? Tak. Habis korang ni daripada mana? Dari dataran Merdeka. Dia pergi berhibur dekat dataran Merdeka, dia singgah di masjid mengantuk, duk tidur berpeluk tu. Terus kita masuk dia ke lokap buat sementara waktu pada pagi tu. Tahan dalam bilik imam sekejap. Suruh dia orang semayang semua kan. Lepas tu hantar ke balai. Sampai setera tu lah tuan, masyarakat kita. Teruk tak teruk, ya Allah. Anak remaja kita, tanya laki bini bukan, habis yang mari duduk macam ni macam mana? Tak boleh nak jawab apa dah. Merayu-rayu minta maaf. Nak minta maaf macam mana? Kena minta maaf dengan Allah Ta'ala. Kita dengan terimam bukan macam Tok Sami, bukan macam gereja di Kristian punya, boleh ampun dosa orang. Allah. Jadi itu tuan-tuan, dia tak kira lah masjid ke apa ke, berlaku macam tu. Jadi kita kena jagalah kehormatan. Mengagungkan masjid berarti mengagungkan Allah. Ni kata Abu Lais, sesungguhnya seorang yang mukmin itu dia jaga kedudukan masjid macam tu. Jadi dia mengagungkan Allah. Jadi dengan mengagungkan Allah, kita jaga kesucian masjid. Sebab itu dalam kitab fiqh, orang-orang perempuan yang uzur, yang dikatakan mereka tu datang darah haid, dia tak boleh duduk dalam masjid. Tidak dibenarkan sebab mereka tidak suci. Di luar tak apa, nak duduk dalam ruang masjid ni macam ni tidak dibenarkan, sebab mereka tu dalam keadaan yang kotor, yang tidak suci. Itu nak jaga kemuliaan, kehormatan masjid. Tapi di Masjidil Haram tuan, perangai manusia macam-macam. Ada yang datang darah kotor, sanggup dia buang dia punya tu di tepi-tepi tu pun ada. Allah, macam-macam ragam tuan, jutaan manusia ni. Kita tengah tawaf, darah di atas lantai, kita mengelak sana mengelak sini pun ada juga. Waktu dia cuci ni, tukang mop dia tu ambil masa tu, sentiasa cuci kan.
Dia susun macam barisan tentera, sekali bergerak habis clear. Kita tengah tawaf, pusing tawaf, masuk pusing kedua, tengok dah darah, elak rata darah. Jadi pihak pencuci cepat-cepat bertindak, bubuh ribun merah, cepat cuci. Itu kehormatan kita jaga, no? Itu di sisi Allah, di sisi Baitullah. Jadi kejahilan ummah tadi boleh berlaku macam-macam. Jadi kita peliharalah masjid agar kita tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mencemar kemuliaan dan keagungan masjid. Seorang zahid berkata, saya tidak pernah menyandarkan punggungku di masjid atau meluruskan kaki atau membincangkan urusan dunia. Maksudnya kata si zahid ni, dia tak pernah pun mari duduk tidur di masjid, duk apa nama, no? Nak meluruskan badan, duk baring melentang, tergolek terlentang, tak ada, tak pernah dia buat macam tu. Sebab tu kalau kita nak buat qiyamul lail ke apa sekalipun, kita nak bermalam di masjid, tolong ambil kain alas, dan kita nak tidur pun dalam keadaan kita berwudu, tolong alaskan supaya tidak berlakulah kok nanti kita tidur tak sedar, nira kita keluar. Air basi kita najis tuan, nira, ya. Jadi kena kapek-kapek ni tak boleh lah. Tempat kita nak solat mestilah bersih dan suci. Sebab tu dianjurkan kalau kita buat qiyamul lail pun, sila tidur di ruang yang di belakang, di luar, di balai rongsri kita. Jangan tidur dalam kawasan tempat kita musalla. Saya selalu pesan sangat kalau buat qiyamul lail ni, tuan-tuan, kalau nak beristirahat, nak tidur juga, sila di luar sana, di balai lentang sana, boleh tidur ke apa ke. Itu pun alas, jaga kehormatan masjid. Dalam dewan utama musalla tidak dibenarkan tidur. Kita tak bagi langsung. Nah, itu tolong peringatlah rakan-rakan ni, kita duk i'tikaf di akhir-akhir malam ni. Kalau ia sangat pun dah letih mengantuk, bawa spare kain, kita alas di belakang sana, alas tidur. Sebab di belakang sana pun hari Jumaat kita solat juga kan. Kadang-kadang kita dah penuh sini, belakang kita pakai juga untuk solat. Tolong jaga kehormatan. Nah, bentangkan kain, alaskan. Tu. Jangan kita buat benda-benda yang tak elok. Jadi perkara-perkara ni boleh mendatangkan perkara yang mencemarkan kedaulatan atau kemuliaan masjid. Sebab tu si zahid ni kata dia tak pernah menyandarkan punggungnya di masjid. Dia tak pernah meluruskan kaki dia, tak pernah tergolek terlentang dalam masjid. Itu sebagai seorang memelihara kehormatan masjid. Keterangan ini tujuannya supaya diikuti, yakni sampai sedemikian orang solehin itu mengagungkan masjid. Inilah diberi kepada kita, no? Sifat-sifat orang soleh memuliakan, mengagungkan masjid, rumah-rumah Allah. Itulah cara yang ditunjukkan, dan mudah-mudahan kita dapat memahami. Jadi kalau nak bersembang, nak apa pun, ajak kawan kita pergi keluar sekejap, dah penting sangat kita bersembang. Kemudian jika kita perlu, kita masuk balik, masuklah balik. Jika tak perlu, kita ada hajat penting sungguh, tunaikan hajat anda. Jangan bagi duk buat benda dalam masjid yang boleh kita bukan dapat pahala tapi mendapat dosa. Kita mari ke masjid nak menjadi ketenangan pada jiwa, nak apa semua, tapi tak juga mendapat ketenangan jiwa, jadi benda yang berserabut lagi. Jadi gitu. Al-Auza'i berkata pula, ya, dia kata, khamsun kana alaihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wattabi'ina lahu bi ihsan, luzumul jamaah wa itba'us sunnah wa imaratul masjid wa tilawatul Quran wal jihadu fi sabilillah ta'ala. 5 macam yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat umat-umatnya dengan baik. Yang pertama, melazimkan sembahyang berjemaah. Ni luzumul jamaah. Yang kedua, mengikuti sunnatul Rasul, wa itba'us sunnati wa imaratul masjid, memakmurkan masjid
wa tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Yang kelima, fi sabilillah ta'ala, wal jihadu fi sabilillah, berjihad jalan Allah untuk menegakkan agama Allah. Inilah 5 perkara yang dilakukan oleh Rasulullah dan diikuti oleh umat-umatnya, para sahabat-sahabat sampailah hari kiamat. Jika kita benarlah umat Nabi SAW, maka kita kena buat 5 perkara ni. Luzumul jamaah, lazimkan kita sembahyang berjemaah hari-hari 5 waktu, jangan tinggal. Kata dalam kitab ni kita dah baca dah lepas, orang sembahyang 5 waktu hari-hari penebus dosa bagi dia. Jadi kita nak tebus dosa kita yang banyak ni dengan sembahyang berjemaah hari-hari. Allah gugurkan dosa-dosa kita insya-Allah. Dan bila dah kita ni digugurkan dosa, jangan buat balik. Jangan ulang balik. Jadi kita mudah-mudahan Allah dapat mengampunkan dosa-dosa kita. Hari-hari kita berdoa minta keampunan dengan Allah. Allah tu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi kita ni Nabi suka sembahyang berjemaah, para sahabat sembahyang jemaah. Tu dia cerita sahabat-sahabat tak boleh sembahyang jemaah dengan Rasulullah demam tuan. Kita demam sikit tak mari dah. Hujan sikit pun tak mari dah. Jadi kita ni mudah. Jadi jadikanlah satu amalan yang disukai oleh Rasulullah, yang lazim dilakukan Nabi dan para sahabat, ialah sembahyang berjemaah. Wattiba'us sunnah, dan mengamalkan sunnah, mengikut sunnah Rasul. Jadi sunnah-sunnah Nabi ni, apa dia sunnah? Benda yang disunat, yang sunat-sunat Nabi buat. Tiap-tiap yang sunat ni tuan-tuan, dia ada hadis. Ada hadis. Jadi hadis tu telah dikatakan duduk, baring, diam, makan, minum, pernikahan keluarga Rasulullah, semua Nabi dalam hidup dia dinamakan hadis. Jadi ini kita kena mengaji lah, tengok dalam ilmu Islam tu yang kita kata kena mengaji tu, barulah kita dapat memahami tentang tuntutan sunnah-sunnah. Sebab tu hari Jumaat sunat kita gunting kuku, sunat kita cabut bulu ketiak, sunat kita potong misai kita bagi pendek, sunat kita cukur bulu hari-hari, ya. Ini perkara yang disunatkan bagi kita. Sunat mandi hari Jumaat. Sebab tu misai kita, janggut kita kena trim bagi elok-elok. Jangan dibiarkan dia menyerebu macam dengan bapak sing tu. Itu orang Majusi. Bagi kemas. Misai kita kena pendek, jangan bagi panjang. Ini kalau minum air misai dulu berenang dalam cawan, haram kata ulama fiqh. Kalau makan pulut seri muka buka puasa, habis seri muka disapu di misai, cerah. Penuh kat misai. Dan kadang misai terlampau panjang sangat, bulu hidung pun keluar. Bulu misai kita naik ke atas, dia bertaut bagaikan aur dengan tebing. Guntinglah. Nabi kata hufuz syarib wa'fu 'anil liha. Pendekkan misai tu, panjangkan janggut dengan kemas. Tu. Yang tak ada janggut nak buat macam mana, kan? Takkan nak cucuk pula bubuh, tak boleh lah. Jadi kita kena jaga tu. Gunting kuku, cabut bulu ketiak, cukur bulu hari-hari. Tengah-tengah dibahas dalam kitab, dia kata 40 hari sekali cukur bulu hari-hari. Kita 40 tahun tak nak cukur. Minta maaf tuan, dah naik semak samun, baik temple park tu bagus sikit lah. Hutan tua dah, kan, kena cukur. Tapi semua benda ni buat sendiri, sunat buat sendiri. Sebab ada pengaduan berlaku di zaman Sayyidina Umar, masa Sayyidina Umar jadi khalifah.
Seorang suami isteri mari mengadu, sepasang suami isteri nak bercerai. Jadi Umar kata dekat isteri dia, wahai puan, kamu pergi balik, saya nak bersembang dengan suami awak. Dia pun balik. Jadi Umar tanya dekat dia, kau potong kuku tak? Kamu kemah tak janggut misai kamu? Kamu cabut tak bulu ketiak? Kamu cabut cukur tak bulu hari-hari kamu? Ni Nabi tanya, Sayyidina Umar tanya, ini hadis sahih. Saya ambil dalam kitab Tarbiyah Al-Walad fil Islamiyah jilid yang pertama. Kata dia, wahai sahabat, kau balik buat semuanya benda yang ku sebut ni Nabi buat, kau tengok perubahan rumah tangga kau macam mana. Dia pun tak bantah. Inilah kata sahabat, dinasihati, ditegur, dia balik buat, tak jadi bercerai. Isteri dia tengok, oh handsome suami dia rupanya, smart, tak jadi bercerai. Mengukuhkan ikatan rumah tangga mereka. Ada. Jadi sebab itulah kita ni tuan-tuan, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Dan sunat juga pada hari Jumaat memakai pakaian serba putih. Pakai serban, pakai jubah ke, pakai gamis ke. Kalau jubah ni jenis hak besar tu kan. Kalau jenis hak Pak Imam pakai tu bagi kot jubah kan. Kalau baju macam ni kita panggil gamis. Tu. Kalau jubah yang besar lagi tu jenis hak tu Arab ikat satu atas ni je kan. Dia masuk tangan tu boleh masuk 2 orang tu. Jadi kita pakailah pakaian yang serba putih. Pakai harum-haruman, wangi-wangian. Dan kita bersiwak, bersugi. Kelebihan bersugi ni kata Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, gigi kita kuat, tak mudah rosak, tak mudah makan ulat, tak mudah busuk, tak mudah sakit. Mengukuh kedudukan gusi kita. Ingatan kuat, mata cerah. Tu kelebihan sugi tu. Dia bukan kayu biasa. Sebab tu dia tak sama dengan berus gigi yang tali plastik tu. Ada dulu terbit tahun 80-an dulu. Dah meninggal dah orang tu pun kan. Tapi dia sebut apa? Dia kata tak payahlah sugi-sugi itu, berus gigi kita kan banyak. Import pun ada, tak import pun ada. Tuan, tak sama berus gigi dengan kayu sugi tu. Sunnah besar. Tak nak buat, duduk dan diam. Jangan bunyi. Jangan komplain. Itu sunnah Nabi. Tapi kena jagalah kayu sugi tu. Malam-malam kena rendam, basuh. Jangan letak merata kang tikus sugi pula lagi. Boleh kat tikus dia sugi habis lepas guna kita basuh lah. Letak dalam poket. Jangan panjang sangat. Ukuran segenggam, potong segenggam, lebihkan 1 inci daripada genggaman kita terkeluar 1 inci. Yang tu kita lembutkan untuk kita nak gosok. Ini panjang macam ubi kayu baru cabut. Allah. Mari masjid serap sugi, kena kawan sebelah kata apa hal. Segenggam, lebihkan sinci di luar, yang tu kita lembutkan untuk kita sugi ni. Kegunaan dia sebelum wuduk, lepas makan, kita berhenti tak bercakap lama, kita nak mulakan solat kita bersolat. Depan, kiri, kanan simpan balik. Balik rumah kita rendam, basuh. Ni tuan-tuan, sunnah-sunnah Nabi tu banyak. Jadi kita kena ambil dalam bab sunnah ni, orang yang mana benar-benar dikatakan dilakukan Rasulullah itu dia, sahabat-sahabat ikut sunnah Nabi. Yang ketiga, memakmurkan masjid. Ini sunnah Rasulullah. Kita nak ambil bab ni lah. Jadi kita disuruh memakmurkan, mengimarahkan masjid. Berbagai program kita buat di masjid bagi nak meramaikan, mengimarahkan masjid, rumah-rumah Allah. Datanglah beramai-ramai. Bukan kena cas apa, mengaji pun tak kena duit, duduk percuma, bawa kitab, dengar, ambil pengajaran, balik beramal.
Gitu. Bukan macam kita masuk universiti kena bayar. Tak. Ini universiti antarabangsa, free of charge, insya-Allah. Jadi kita disuruh mengimarahkan masjid, memakmurkan masjid. Yang keempat, membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Jadi kita pakat-pakat baca Quran bukan bulan puasa saja, hari-hari kena baca Quran. Macam kita baca surat khabar tu lah. Nah, kena hari Minggu berkepit sampai 23, berita harian, utusan, kosmos, Sina, yang Siang Pau, boleh baca Cina. Star, apa lagi? Melemen. Surat khabar kepit 4-5 jenis, Quran tak mau baca. Ni silap. Kita patutnya kepit Quran, di mana pun duduk baca Quran. Tapi bila majlis ilmu baca kitab, jangan baca Quran. Tu bodoh. Minta maaf. Kita ada majlis ilmu, jangan duk zikir. Dia boleh duk berzikir, dia berdengung belakang. Kau zikir apa hanya majlis ilmu? Dah tak ada majlis ilmu, kau zikirlah sampai putus tali tasbih tu, tak apa. Tu kena jaga, tak ada adab. Reti beza. Ni majlis ilmu dah. Jangan kita tambah-tambah lagi 2-3 dalam satu masa. Buat satu-satu. Tak ada apa majlis kita di masjid nak baca Quran. Tu dia ruang untuk kita baca. Jangan kuat sangat, mengganggu orang. Jemaah lain pun nak ibadat juga. Dia nak sembahyang sunat ke apa ke. Tak. Baca ala kadar kita boleh dengar. Jangan mengganggu orang lain. Haram mengganggu orang nak sembahyang sunat apa semua. Ada sembahyang qada ke apa ke, ganggu dia, tak boleh, haram. Jadi kita baca ala qadar. Dan yang kemudian yang kelima, wal jihadu fi sabilillah, berjihad menegakkan agama Allah. Ini paling agung lah tuan-tuan, paling tinggi. Ni macam saudara kita di Mesir ni, waktu sahur dibunuh beramai-ramai. Allahu akbar tuan-tuan. Inilah kekejaman Zionis, laknatullah. Jadi dia ingat bila buat macam tu, kita takut lagi ramailah bangkitnya umat Islam di bumi Mesir menentang kezaliman kerajaan haram yang dibenakan di Mesir ni. Jadi gitu tuan-tuan, kita pun wajib mengutuk tindakan yang dilakukan oleh pihak laknatullah ini. Di bulan-bulan puasa dibunuh orang pada waktu sahur, mati ramai, yang cedera parah beribu-ribu. Inilah perkara yang berlaku di bumi Mesir. Dr. Mursi tidak bersalah apa pun, tapi sengaja dikaitkan dengan isu-isu yang tidak munasabah. Akhirnya ditahan dalam penjara oleh pihak Angkatan Tentera. Ini tuan-tuan ya, berjihad menegakkan agama Allah. Jadi Mesir bakal akan jadi perang besar. Akan jadi perang besar. Jadi kebangkitan umat Islam, Ikhwanul Muslimin akan bangkit terus untuk menentang. Wajib sudah bagi dia untuk berjihad menentang perkara kemungkaran berlaku tadi. Dan kita pun umat Islam di negara-negara yang berdekatan, di tempat-tempat lain, wajib mengutuk dengan tindakan Yahudi laknatullah melakukan rampasan kuasa daripada pihak Dr. Mursi ini. Yang saya sebut dah, Dr. Mursi ni orang yang beriman, orang yang soleh, hafal Quran 30 juzuk, isterinya pun hafizah 30 juzuk, anak 5 orang hafiz Quran. Nak cari pemimpin macam tu mana nak ada? Bukan macam kita. Pemimpin kita hamlau ya. Dah dia baca Quran pun Allah berfirman yang bermaksud, tak pernah dengar dia baca sepatah satu huruf Quran. Dia hafal Quran 30 juzuk. Inilah kita tuan-tuan ni, berjihad menegak agama Allah ni perkara yang paling agung. Barang siapa mati syahid, walaupun dia terbunuh, tapi dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mati. Jadi itulah kemuliaan 5 perkara, mudah-mudahan kita dapat mengikuti dan menjadi juga dalam kekuatan diri kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita sambung pada besok.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para jemaah yang dirahmati